Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir wa jama'. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an wa zidna fahman wa aklan wa adaban. Allahumma ahyina bihayatil ulama. Allahumma ahyina bihayatil ulama. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal ulama'is salihin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu dan bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saudara-saudari yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mengingati kepada Allah, dan sama-sama kita nak ingat kepada nikmat Allah, sama-sama kita mengingati masa yang Allah Taala bagi kepada kita lagi. Mudah-mudahan kita dapat dikunjungi ataupun dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa yang dirahmati, yang kita ada bicara laginya masalah tentang kehidupan Nabi ataupun jalanan Nabi pada kaumnya sebelum daripada bangkit jadi Nabi. Masalah kita ada bicaranya siratuhu fi qaumi qabla al-bi'sah, yakni perjalanan Nabi ataupun kehidupan Nabi pada kaum dan pula pada kumpulannya daripada golongan fok-fok Quraisy, yakni sebelum daripada dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jadi nabi dan jadi rasulnya. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi marilah kita bersama-sama, mudah-mudahan kita saat itu kita mari bicaranya tentang Allah Subhanahu wa taala, ataupun dikatakan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini untuk Allah dan untuk apa dia dikatakan untuk Allah Subhanahu wa taala, lagi pula kita saat itu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak yang kita bicaranya pada minggu yang telah lalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu kana ahsana qaumihi khuluqa, ialah dikatakan orang yang paling baik dan paling comel daripada kumpulan-kumpulan Arab saat itu, nisbahnya akhlak. Yang pertama, Nabi kita orang yang paling comel akhlak. Yang kedua, Nabi kita sejauh-jauh daripada mengijakan kejahatan dan fahsyak. Dan Nabi kita saat itu tidak bergapa sejauh-jauh daripada akhlak yang menghuduh ataupun mencemarkan daripada mencemar ataupun mengkotorkan akan lelaki. Hingga kata Nabi saat itu dikatakan orang yang semulia-mulia ataupun selebih-lebih daripada kaum nisbah muru'ah ataupun marwah. Dan Nabi ni dikatakan yang keaninya semulia-mulia daripada manusia, nisbah bercampur dan nisbah mukhalatah dan nisbah pergaulan, dan pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebaik-baik orang yang berjirannya. Dan pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam digelarkan akan dia tu fasammu ataupun fasammauhu al-amina, maka mempernama mereka itu orang-orang Arab. Arab saat itu mempernamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu dinamo kata Al-Amin. Dinamo kata Al-Amin. Kenapa dinamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan Al-Amin? Yakni kerana Nabi kita saat itu bersifat yang pertama sekali dia seelok-eloknya akhlak daripada golongan Quraisy, dan dia sejauh-jauh daripada orang Quraisy saat itu melakukan kejahatan, dan dia ini sejauh-jauh daripada orang yang mengkotorkan akhlak-akhlak bagi lelaki, dan dia tu dikatakan selebih-lebih daripada kaum Quraisy nisbah marwah dan pula muru'ah. Kenapa boleh kata mempernama mereka itu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata amin? Lima jama'allahu fihi minal umuri salihatil hamidah, kerana menghimpungnya
dan kerana mengumpulnya Allah Subhanahu wa taala akan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu, daripada perkara-perkara yang indah, daripada perkara-perkara yang terbaik, lagi pula al-hamidah, lagi pula yang terpujilah ia. Inilah dikatakan sifat Nabi. Inilah dikatakan kelakuan Nabi. Inilah dikatakan keadaan Nabi. Sebab itulah mereka menggelarkan Nabi dengan kata Muhammad Amin, Muhammad Al-Amin, yakni dikatakan seorang Nabi, lagi pula seorang lelaki daripada golongan Quraisy, orang yang paling elok nisbah perangai dan orang yang paling jauh daripada kejahatan, orang yang jauh daripada akhlak yang mencemarkan akhlak bagi lelaki, dan dia ni dikatakan setinggi-tinggi dan selebih-lebih daripada kaum Quraisy nisbah muru'ah ataupun nisbah dan marwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itulah dikatakan Arab sana itu gelarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan katanya Muhammad Al-Amin. Muhammad sana itu dikatakan seorang yang boleh dipercayai akan dia, digolongi orang Quraisy dan digolongi ataupun di puak-puak Quraisy saat ini dan pula kumpulan-kumpulan Arab, maka Nabi kita inilah dikatakan orang yang boleh dipercayai. Wal fi'alis sadidati minal hilmi, dan segala perbuatan Nabi. Ni nak kata sebab itulah orang Arab Quraisy ibu bapa digelarkan akan Nabi saat itu dengan apa? Dengan kata apa dia? Yakni dengan kata amin, kerana di Nabi itu berimpungkan sifat-sifat yang terbaik dan berimpung di Nabi itu sifat-sifat yang terelok, dan di Nabi sallallahu alaihi wasallam terhimpunnya daripada sifat-sifat yang diterpujikan. Sifat yang dipuji daripada akhlak yang paling baik, daripada sejauh-jauh daripada orang yang keduanya, daripada sejauh-jauh daripada orang yang membuatkan benda keji, benda kejahatan, dan Nabi ini yang tiganya daripada orang yang sejauh-jauh daripada akhlak yang mencemarkan akan orang-orang dan lelaki, dan Nabi ini orang yang paling lebih nisbah meru'ah dan marwah, dan Nabi ini dikata orang yang mulia nisbah percampuran, nisbah pergaulan. Dengan sebab inilah ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah Taala mengumpul dan Allah Taala menghimpun pada diri Nabi minal umuri salihatil hamidah, daripada segala perkara-perkara dan segala kerjaan perkara yang terpuji dan yang terbaik lagi pula terpuji. Lagi pula wal fi'alis sadidati, dan Allah Ta'ala mengumpul pula, Allah Ta'ala taruh pula, Allah Ta'ala menjadi pula pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ibu bapa yang dirahmati, daripada segala perbuatan Nabi saat itu as-sadidati, yang betul ia. Perbuatan itu saat itu yang betul, yang terbaik. Maka perbuatan Nabi semua yang betul, yang baik saat itu, yang timur dan yang keluarlah ia minal hilmi, daripada sifat yang berlamak marah. Kata perbuatan Nabi semua keluar tu baik, semua tu baik saat itu daripada apa? Yakni daripada perbuatan yang terbetul, perbuatan yang terbaik, maka keluar saat itu bukan daripada iri hawa nafsu, bahkan semua perbuatan itu tu baik daripada perbuatan yang betul-betul, perbuatan yang comel-comel, lagi perbuatan yang betul saat ni yang keluar daripada sifat lamak marah Nabi. Tak supaya kita saat ni tu apabila nak buatkan satu perkara, kadang-kadang tu baik daripada sifat yang terbaik, tu baik pada sifat yang berlamak marah ketika kita tak ada nak marah pada orang. Tapi kadang-kadang perbuatan kita ibu bapa yang dirahmati dan saudara-saudari yang disayangi Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang tu baik pada perbuatan yang tak betul, kadang-kadang yang betul tapi yang tu baik daripada iri hawa nafsu kita, tapi daripada masalah kehendak kita, daripada iri kita, daripada tabiat kita yang tak comel, maka perbuatan kita tu nampak zahir kadang-kadang comel, tapi kadang bukan keluar daripada sifat hilmi ataupun sifat berlamak marah. Tapi semua perbuatan yang keluar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua itu daripada perbuatan yang betul, yang comel, yang terelok, lagi pula yang sadidah. Kemudian keluar perbuatan itu daripada sifat lamak marah yang Allah Ta'ala sifat taruh ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula wasabri. Ni makna kata orang nak betulkan perbuatan,
Orang yang nak comel perbuatan, yang pertama sekali perbuatan itu akan timbul dan terbit dan keluar daripada sifat berlamatan marah dia. Yang kedua, nak terbitkan perbuatan-perbuatan yang baik. Wasabri, dengan sebab dia sabar ibu bapa. Dengan sebab kesabaran, dengan sebab dia tu boleh tahan, dia boleh hanyut nafsu dia, makna kata sifat dia dan jiwa dia dan akal bagi Nabi dan iman Nabi, dia boleh hanyut, boleh mengawal daripada hawa-hawa nafsu dia yang tidak comel, hawa nafsu yang seperti seperti nafsu kita yang nafsu amarah yang mengajak kita, menyuruh kita kepada jahat. Tapi Nabi SAW semua perbuatan dia tubik daripada perbuatan yang tercomel, perbuatan yang terelak, kerana keluar daripada sifat berlamatan marah Nabi dan sifat kesabaran Nabi. Sifat tehlasok. Nabi ni satu orang yang tehlasok. Sebab tu dinama ulul azmi, orang yang tetap jiwa, tertengah masalah, boleh sabar, boleh tahan semua daripada ujian-ujian Allah, semua daripada cubaan-cubaan Allah, semua daripada ikhtibar Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan Nabi itu orang panggil bukan tubik semata-mata hawa nafsu, bukan subik daripada masalah tabiat yang terbaik. Sebab tu perbuatan Nabi, sebab itulah dikata perbuatan segala pekerjaan Nabi itu betul dan itu comel, sebab perbuatan itu keluar daripada sifat yang pertama, sifat al-hilmi, yang kedua sifat as-sabri, sifat sabar Nabi. Tengok Nabi saat itu bangun malam. Kana min qiyamil lail, hingga Nabi tu bangkit bangun malam satu ketika, hingga kata hatta turimat qadamahu, hingga yakni hingga dibekaklah akan dua tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak yakta Nabi duk ibadat ke Allah, Nabi duk semaya ke Allah, Nabi duk semua kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kaki Nabi saat itu siapa bekak, siapa bekak dua kaki Nabi. Kemudian Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, gano tu lalu ni, gano engkau saat itu siapa memberati akan diri, siapa bekakkan kaki-kaki? Nabi kata, tak ada kah aku ni? Bukankah aku ni? Ana min ibadiyas syakur, bukankah aku ni daripada hamba-hamba Allah yang sangat bersyukur pada Allah? Ni orang panggil nak tubikkan perbuatan yang terelok, perbuatan yang tercomel. Yang pertama sekali daripada sifat hilmi, sifat berlamat marah dan sifat sabar. Kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah aku memohon dan aku mintakan akan dikau ya Allah, al-hilma, yakni sifat lamat marah ya Allah, was-sabra, dan sifat sabar seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pakat fikir dan pakat merenung pada tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab gapo orang-orang Arab tu digelarkan Nabi, dipanggilkan Nabi dengan berkata Muhammadun al-Amin, Muhammad yang boleh kita mempercayai, Muhammad boleh kita saat ni tu percaya, yang boleh kita hormat, boleh kita ikuti. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada satu orang yang sangat-sangat sabar, lagi pula perbuatan semua terbit dan keluar daripada sifat yang berlamat marah, sifat kesabaran, dan pula wasyukri. Dan Nabi kita ni banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi kata, ala akunu, adakah tidak ada aku ni min ibadiyas syakur, daripada hamba-hamba Allah taala yang banyak bersyukur pada Allah. Nabi kata, aku ni satu hamba, sungguh kata aku ni maksum. Nabi kata aku ni orang tidak berdosa, aku ni orang yang tidak jatuh dalam dosa, tapi aku ni sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa, maka kita tengoklah pada sifat Nabi, walaupun kita tak boleh buat semacam Nabi, maka kita ambillah setengah-setengah dan separuh daripada sifat Nabi, supaya kita tak itu selamat di dunia, lagi pula di akhirat. Mudah-mudahan kita boleh dapat syafaat daripada syafaat Nabi, dengan sebab kita terikut daripada perbuatan Nabi dan sifat Nabi. Sebab gapo orang Arab panggil Muhammad Amin, kerana Allah Subhanahu wa taala menghimpun, mengkumpul dan mengisi dan mensipang taruh ke dalam diri Nabi daripada perkara-perkara yang terbaik dan perkara-perkara yang terpujilah oleh Allah. Dan perbuatan Nabi semua itu daripada perbuatan yang betul, tak salah. Siapa kecing Nabi dikatakan betul. Nak kata betul perbuatan Nabi, maka dia mana
Demo kata Nabi kecil diri juga. Nabi ada kecil diri satu ketika. Tapi ulama mentakwil, daripada ulama ahli sunnah mentakwil dengan sebab apa Nabi terkecil berdiri, yakni kata ulama daripada ulama fuqaha dan ulama fiqh, yakni Nabi kecil berdiri sebagai nak menyatakan hukum, yakni nak tabyin li tabyinil hukmi, kerana nak menerangkan akan hukum Allah Subhanahu wa taala dan kerana nak menghukumkan syariah Allah. Semua perbuatan Nabi daripada kecing belah berdiri. Dan pula Nabi ngayana, makna kata dalam hukum fiqh, kalau kita kecing belah berdiri, boleh ke tak boleh? Jawab kata haruh. Tapi kalau kita tinggal, maka dapat pahala. Kerana kecing belah berdiri, itu dikatakan makruh kerana kita tidak beradab dan tidak berakhlak. Kemudian Nabi ada kecing belah berdiri. Maka betul ke tak betul perbuatan Nabi? Jawab kata betul. Kenapa kata ulama mentakwi dan memalingkan pada hadis itu, yakni Nabi nak menghajar dan pula Nabi nak ajarkan hukum-hukum dan syariat-syariat Allah kepada umatnya. Dan sebab apa boleh kata perbuatan-perbuatan Nabi dan perkataan Nabi itu betul? Kerana Nabi itu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena jadikan hamba yang berbanyak syukur kepada Allah. Kenapa? Kerana kita bersyukur itu satu perkara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita jadi hamba yang banyak syukur, maka Allah Subhanahu wa taala saat itu sangat-sangat sayang kepada kita. Nah, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia saat itu banyak bersyukurnya kepada Allah. Dengan sebab itulah perbuatan Nabi tak jatuh di dalam kejahatan, tak jatuh di dalam keburukan, tidak jatuh di dalam masalah kejahatan dan keburukan, lagi pula tak jatuh dalam perkara-perkara yang tidak terbaik. Inilah ibu-ibu bapa yang dirahmati Allah. Dan pula dengan sebab apa oleh Arab saat itu gelarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata Muhammad Amin, kerana Nabi saat itu nak buatkan satu perbuatan daripada sifat yang berlamat marah dan sifat yang lamat marah, sifat sabar, lagi pula sifat syukur. Kalau ni kita tahu belaka dah, kata syukur ni dikatakan satu perkara yang amat-amat penting di sisi kita dan amat-amat besar di sisi kita, kerana Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, qul la in syakartum la azidannakum, jikalah kamu saling syukur dan kamu terima kasih akan nikmat-nikmatku, ibu bapa Tuhan katanya la azidannakum, sesungguhnya Tuhan kata aku tambah akan kamu lagi kan lagi. Banyak kita lah ni apabila dapat nikmat, Allah Ta'ala bagi nikmat, maka kita tinggal dah semaya. Allah Ta'ala bagi nikmat, kita kurang dah semaya. Kalau kita susah lah, acaknya masjid, acaknya jemaah, acaknya bermacam-macam. Tapi apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala beri nikmat kita, beri kesenang kita, bagi kereta kita, bagi rumah kita, maka kita pun jadi kurang. Kau kurang dah dengan masjid, kau jauh dah dengan masjid. Kau jauh dah dengan masjid, kau jauh dah dengan beriman kepada Allah, kau jauh dah daripada mengingati pada Allah. Inilah makna kita termasuk dalam hamba yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Tapi Nabi kita satu orang yang banyak syukur. Sebab tu Nabi kata, ana min ibadiyas syukur, min ibadiyas syakur. Aku ni dikatakan satu orang yang sangat-sangat bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ibu bapa yang dirahmati dan saudara-saudari dan hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita belajar sifat Nabi, dikatakan as-sifatil hamidah, dan pula sifat-sifat yang terpuji. Dan Nabi kita wal adli, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam satu orang yang sangat-sangat adil. Nabi kita adil sangat. Nabi kita tak gapo, tak orang panggil gapo dia, yakni Nabi kita tak biasa buat tak adil kepada isterinya dan kepada umatnya dan kepada para sahabatnya. Nabi kita sangat-sangat adil buat apa? Tengok satu ketika Nabi saat ni tu, isteri Nabi semua 9 orang. Isteri Nabi semua sebelum pada Nabi nak mati tu 9 orang. Siti Khadijah mati dulu lagi. Ada Siti Aisyah, ada Maimunah, ada Maria, kan? Ada Zainab. Ni isteri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan kata Nabi saat ni tu bini 9 orang. Belum pada Nabi saat itu nak mati, nak wafat, maka isteri Nabi itu 9 orang. Maka kita umat Nabi, boleh kita berumur, dan boleh kita bernikah, dan boleh kita berkahwin 9 orang.
Sebab fuk-fuk Syiah kata bagi kita boleh berkahwin, boleh menikah 9 orang. Kerana ia faham mana? Faham pada ayat ta? Ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ni fuk Syiah katanya fankihu, maka hendak bernikahlah oleh kamu. Jadi kalau kita tengok fankihu ketika ni fi'il amal. Asalnya amar, kalau kita ngaji di dalam balaghah dan kita ngaji di dalam nahwu, yadullu 'alal wujub. Tunjuklah ia di atas wajib dan kepastian wajib kita kena menikah. Tapi amal saat ni tu kalau kita ngaji la usul fiqh, selama mana dia tak ada gapo sarif, perkara yang memaling daripada kata ya wajib, maka amal tu semata-mata wajib. Di kata sepuluh kita tak aqimus salah, mendiri akamu akan semaya, maka sini tak ada sarif, tak ada perkara memaling kata semaya itu tak ada kata tak wajib. Wajib kesebut kata fardu tu wajib, tapi masalah menikah ni ya ada perkara yang memaling. Fankihu dengan makna sunat kita bernikah dan ditutup kita bernikah, tak wajib kita menikah. Menikah tak wajib tu bila apabila kita tengok satu perkara, tengok tak boleh nak duduk, tak boleh nak teh. Ketika ni wajib kita menikah. Kemudian fa Syiah ya pada fankihu ma tabalakum minan nisa masna 2. Lepas dah tu wa thulatha 3. Lepas dah tu 4. Thulatha masna wa thulatha wa ruba'. Dia kata pehe sarah ayat. Pehe soreh daripada ayat, keterangan daripada ayat, dia kata boleh kita bini 9 seperti Nabi SAW. Ni tengok ayat ni, mula-mula suruh bini 2, lepas 2 wa thulatha 3 jadi 5, lepas dah tu wa ruba' jadi 4, jadi 9. Bagi kita umat tu boleh bini 9. Itu dia pehe salah. Buat Syiah tu dia tak ngaji masalah nahwu. Dia tak ngaji masalah kaedah nahwu. Kerana kaedah nahwu ketika tu fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ketika ni orang panggil, kalau kita ngaji di dalam nahwu orang panggil udul. Apa makna udul? Yakni palingkan daripada asal. Mathna asal pada isnai. Wa thulatha daripada salasah. Ruba'ah arba'ah. Jadi makna kita nak bining, kita nak berkahwin, kita nikah sekaligus 2 orang. Hak seorang dah kena kecek dah. Kita nak bini seorang, hak tu tak ada kecek, ada kena kecek. Harus bagi kita. Boleh kita nak berkahwin seorang apabila kita ada kuasa dan kita boleh nak beri nafkah kepada isteri. Harus kita biningkan seorang, itu harus. Nak bining 2 ataupun nak berkahwin 2 pun boleh. Masna mana nak bining 2, akad sekaligus 2 orang. Aku berkahwin, aku berkahwinkan di kauhi Zakaria dengan Fatimah dan Aisyah dengan isi kahwin 220 kau, kita pun terima. Aku terima akan nikahnya dengan isi kahwin. Boleh. Nak nikah 2 orang selalu pun tak ada masalah. Nak nikah 3 orang selalu pun tak ada masalah. Nak berkahwin 4 selalu dalam akad tu lah, fi aqdin wahidin, tidak bermasalah juga. Tidak bermasalah. Tu nak kata masna wa thulatha wa ruba', bukan kata boleh bini 9 seperti Nabi. Nabi itu dikatakan khususiyat, perkara yang Allah Ta'ala beri ketentuan kepada Nabi, harus Nabi nak bini 9 kerana kekuatan yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi tak seperti lelaki biasa. Nabi seorang kalau mai padu dengan rain bagi orang lelaki, maka sebelah orang daripada laki-laki baru sama dengan rain Nabi, kekuatan Nabi seorang. Para ibu bapa yang dirahmati, saudara-saudari dan pula daripada hadirin hadirat yang disayangi Allah, Nabi seorang menepati kekuatan yang Allah Ta'ala taruh, Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala bagi ke Nabi, menepati serupa dengan sebelah orang daripada orang lelaki. Sebab tu Nabi boleh bining 9 tu. Kita kadang-kadang hak sore tu duk bersama muluk ya. Lawe gitu lawe kok ni lawe. Tapi tuwe saat ni tu tak gerak dah. Lawe muluk ya. Ni. Tapi Nabi ni kuat sungguh. Tenaga Nabi. Lagi pula kekuatan Nabi. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kekuatan pada Nabi seumpama laki-laki sebelah orang kekuatannya. Ni. No yata Nabi tu adik. Satu ketika
Nabi itu, bini Nabi semua itu orang panggil janda, yakni dikatakan bujih. Malaikatnya Siti Aisyah radhiyallahu anha sore dikatakan dara. Kerana Nabi menikah dan berkahwin dengan Siti Aisyah, dan Siti Aisyah ni, Siti Aisyah umurnya 9 tahun. Maka Siti Aisyah saat itu umur 9 tahun, maka Nabi gelar kepada Siti Aisyah dikatakan Humaira. Humaira. Gama? Yakni uta merah. Nabi gelar kepada Siti Aisyah dengan kata Humaira. Humaira. Nabi gelarkan kepada Aisyah saat itu Humaira. Berapa? Yakni uta merah. Uta merah. Tu gelar kepada Siti Aisyah. Adapun Nabi SAW gelar kepada anaknya ataupun anak-anaknya Siti Fatimah, yakni Nabi saat itu gelar dengan kata, apa dia? Zahra. Fatimah Zahra, yakni Fatimah dikatakan anak bunga bangsa bagi orang-orang Islam di zaman itu. Siapa dia anak bunga bangsa bagi orang Islam? Ialah dikatakan Siti Fatimah Zahra, yakni anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita renung dan kita berfikir, nak ayat katanya Allah Subhanahu wa taala jadi nabi seorang, maka menepatinya supaya dengan orang laki-laki sebelah orang. Maka Nabi satu ketika dalam bining-bining Nabi, di dalam zaujat Nabi, di dalam isteri Nabi, Nabi satu hari Nabi kasih tu Aisyah tu lebih pada orang lain. Adapun masa Siti Khadijah, pada masa Siti Khadijah tu, Khadijah yang paling aula dan Khadijah yang paling Nabi kasih sekali. Tapi nak kata di dalam sifat orang tina wasa ia ada cemburu. Jadi yang nak cerita satu hari Nabi duduk dengan Aisyah. Nabi duduk dengan Aisyah saat itu, Nabi saat itu ada sebut tentang Siti Aisyah. Sebut tentang Siti Khadijah. Duduk dengan Aisyah, tapi Nabi duduk sebutnya masalah Khadijah. Duduk sebut, masa aku duduk dengan Khadijah dulu, Khadijahnya begitu. Maka orang tinanya marilah sifat cemburu dalam hati. Allah, demo tu mati lama dah. Duduk sebut-sebut lagi, saya sangat. Tu orang tina. Siti Aisyah bini Nabi ni, apabila ketika Nabi duduk dengan dia, duduk dengan Siti Aisyah, maka Nabi duduk sebut lagi kepada Siti Khadijah, kerana orang panggil Khadijah ni dikata kesenyawa sehidup bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi ada berdoa kepada Allah Taala. Nabi kata, ya Allah, ni nak kata Nabi adik, ya Allah, ya Ilahi, masa Allah kismah, ya Allah, isteriku yang 9 ni, zaujatku yang 9 ni, aku boleh gilir sama, ya Allah. Hak ni sehari masalah, ataupun hak ni 3 hari, giliran kismah itu aku boleh buat keadilan, ya Allah, aku boleh buat bersama. Tapi masalah hati ni, ya Allah, bukan milikku, ya Allah, bukan milikku, ni milikmu, ya Allah. Tapi aku kasih Aisyah lebih pada yang lain, ya Rasulullah, ya Allah. Tapi aku nak buat lagu mana? Sebab hati ini bukan daripada milikku, bukan daripada retahanku, bukan daripada masalah dan dukungku. Mintalah menwisama, ya Allah. Masalah gili hak tu hak aku boleh retah, ya Allah. Tapi masalah hati ni bukan milikku, bukan retahku. Nak ayat kata setara Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak milik hati tak boleh, nak retah hati tak boleh. Nya hati tu conong dikasih kepada Aisyah selepas daripada Siti Khadijah tu mati. Ini ibu bapa nak ayat kepada kita semua. Nabi SAW tertengah masalah giliran di antara zaujat, di antara isteri-isteri Nabi. Nabi boleh buat gilir wisama. Ini keadilan Nabi. Tapi masalah hati, Nabi nak wih tak boleh juga. Ini retah Allah. Tapi bagi kita sekarang lading, jadi hak orang bini 2, bini 3 kita royak dah semalam. Hak ni kita kena itu benar-benar lah. Kita kena tengok benar-benar. Jadi ada demo tanyalah semalam tu masalahnya. Demo ni ada bini hak mula-mula dikatakan mak tua, mak peritik, lepas tu mak muda. Maka di antara mak tua, mak muda ni, maka tok lelaki dan suami saat ni tu hidup dengan mak muda, mak tua saat ni lebih banyak daripada mak muda. Kalau dia duduk mak muda saat ni tu, kita kata 2 minggu mari sekali. Misalnya mai duduk dengan mak muda ni kadar 2, 3, 4 hari, 5 hari, hidup pula dengan mak tua saat ni tu 2 minggu. Pas dia mau tanyanya masalah hukum tu lagu mana? Hukum tu haram ke tak haram? Maka jawab kata haram. Lagi pula akhirat esok, maka dia lagu mana balas Allah? Balas Allah orang ni, ia akan sengit tunging bahu dia.
Lepas tu dia mau tanya pula, dia tak ada nafkah pula pada mak muda, kerana takut pada mak tua. Maka dia kena tanggungjawab di hadapan Allah, seolah kata dia terlekat hutang dengan Allah dan dengan isteri dia ni. Kalau dia tak gawa, tak nafkah dan dia tak belanja kepada isteri dia yang kedua ni, dia tak ada belanja. Gis tas-tas apa bini curilah. Hak ni duk jadi sangat ni. Mak tua duk rumah, tapi duk bini kita kok jalan, kok berek pun dia ni. 2 minggu kita tengok sekali nafkah pun gitu-gitu kadang-kadang. Tak sepenuh mana. Maka kita orang laki-laki, haraplah ingat-ingat. Maka kita kena jawapan di hadapan Allah sangat-sangat besar satu hari. Kalau isteri kita tak maaf kita, mana tempat kita? Ialah di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kenapa? Kerana Tuhan nak bakang dengan kesilapan kita. Yang pertama sekali, kita gili tak sama. Kalau seminggu kena sama seminggu, kalau 2 hari kena sama 2 hari, kalau 3 hari kena sama 3 hari. Dan pula kalau masalah nafkah lekning, kita tak 200 hari. Hamak tua, hamak muda pun kena 200 hari. Kalau tak sama, nantilah kita akan disoal Allah Taala. Tapi Nabi SAW, ya Nabi tu sabar. Satu hari Nabi saat ni tanya Aisyah, roti-roti kering tak ada ke Aisyah? Aisyah tak ada ya Rasulullah. Cuka nak makan roti? Tak ada ya Rasulullah. Tak apa ya. Nah, tak apalah Aisyah. Kalau gitu kat roti-roti hak pecah-pecah, roti kering biasa tengok ibu apa roti kering. Maka kita duduk nari arak. Ya arak-arak. Ya besar sangat roti dia. Supaya kita besar nasi Orang Arab lu roti hak apa hak kupah-kupah, roti saat ni tu hak pecah jadi halih-halih tu. Orang Arab dia tak lakoh. Lagi pula dia besar sangat-sangat. Kerana dia tani hazihin ni'mah ataupun hazihin ni'matun min ni'amillah. Ini nikmat Allah yang sangat-sangat besar ni. Hazihin ni'matun min ni'amillah. Ini nikmat daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Munjangi wak mai-mai. Orang Arab dia kutik berapa? Dia kutik roti pecah-pecah tu, dia buh dalam plastik. Lepas pada tu, ya buatlah lagu mana, ya klik goreng ke lagu mana, supaya kita lah, sebab tu kita makan nasi. Hani nak ajar buku makan nasi. Bagi orang tua setengah-setengah tu, ya tahu dah. Lepas tu orang tua-tua kita duk pesan dulunya, ni mau nak cerita, nak royaknya ibu bapa yang dirahmati, dan peminat dan saudara-saudari yang disayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang tua kita tu, dia perhati sangat. Jadi kalau orang ni yang makan nasi ni, makan nasi tak habis. Mana tu? Supaya fofok kita lah ni lah. Makan nasi kadang-kadang sang nasi. Nasi apa? Nasi pakpik ke? Di kedai-kedai kalau kita makan kok kedai matam kok jalan ni. Hana kedai lina kok kedai mana. Kadang-kadang makan saat ni tu sang nasi. Nasi goreng Pattaya. Makan sekerat. Lepas tu pukul ramai wakcak. Lepas tu tak habis. Nantilah nasi akan soal kita di akhirat esok. Nasi akan tanya suti. Nasi suti ni. Sebab pun makan tak habis. Tuhan akan tanya, sebab apa yang makan mu tak habis nasi? Sebab tak tahu Tuhan ku ni takabur. Somong dia berdoa. Ya boleh buat tak nasi sebutir? Cuba kita fikir berapa. Bagi orang kita ni, Allahu Akbar. Amat duk tengok banyak daripada pemuda-pemudi duk makan kat kedah. Kadang-kadang makan kat kedah saat ni, Allahu Akbar. Kadang-kadang makan sikit ya. Pukul ramai wakcak hantar ke sain. Lepas tu tinggal nasi tengah tu. Seterak pinggan lagi. Makan tak habis. Apanya ni? Cuba kita fikir berapa. Cuba kita fikir halus-halus si. Cuba kita fikir ni nikmat siapa ni? Nikmat Allah. Cuba kita fikir. Butir, padi, sutir kita boleh buat tak? Saudara-saudari, pemuda-pemudi semua. Daripada adik-adik dan abang semua ni. Ada dengar semua. Kemudian nasi sebutir daripada kita ambil dari mana lagi? Butir padi. Mula-mula tu pergi semar. Lepas semar tu dia naik. Bertakar-takar. Lepas pada tu, pas semua saat ni tu orang tua kita, Allahu Akbar. Budak learning dia tak tahu dah, dia tak khabar, dia tak biasa menyedung. Lapis-lapis kita dulu duk menyedung dengan orang tua. Ambil semua, klik semua saat ni tu lepas bergalau. Lepas pada bergalau tu bergerak. Lepas bergerak tu Allahu Akbar. Cocokkan ke apa? Menyedung. Menyedung nak boleh sebenar tu Allah tak apa. Lepas pada boleh nak boleh tumbuhkan padi, nak tubikkan padi masa apa boleh. Baru kena dah. Kadang-kadang burung banyak. Padinya selera. Kadang-kadang tikus banyak. Padi boleh tak padan. Kadang-kadang burung. Sebab tu orang tua-tua dulu, dia pocokkan kayu, maka dia buat rupakan orang. Rupa orang, supaya burung saat ni takut, dia tak makankan padi. Ni nak kata, susah sangat. Nak dapat sebutir padi. Nak dapat sebutir hasilnya daripada padi, sangat-sangat susah. Tapi orang lain dia tak terasa sebab makan barang beli. Barang beli semata, dia tak terasa. Nasi setengah pinggir, maka makan tak habis. Gula setengah pinggir, cua tahu. Masya Allah sungguhlah. Sebab tu orang lain ni tak berkah ibu bapa.
pemuda-pemudi semua, saudara-saudari, sebab tu, sebab apa kita Tuhan tarik rezeki. Tuhan tarik rezeki. Tak cukup semua, tak cukup. Sebab nasi hak kita makan le pinggir, kita tak makan we habis. Ni mau nak royak, nak cerita, boleh nasi kita makan bismillahi wa ala barakatillah. Makan. Tengah-tengah makan Nabi Hajana. Alhamdu wa syukru lillah. Walakal hamdu. Dan bagi Allah telah kepujian. Aku makan ni nikmat Allah. Supaya padi ni lah. Lepas nak boleh padi. Lepas apabila musim padi, mengetel pula dengan jami lah kan. Runglah ni mengetel dengan kereta. Ataupun orang panggil muku. Lepas mengetel saat ni, kena irik wadah. Lepas irik masuk muh padi. Masuk muh padi kat ni tu lah. Bau tubikkan berah. Berah tu kulit tapi wadah. Lepas tapi kat ni tu, kena pilih mana atas wet tubik. Allahu Akbar. Nak bolehkan kepada sebutir berah saat ni sangat-sangat susah. Sebab itulah ibu bapa yang dirahmati saudara-saudari dan pula saudara-saudari dan hadirin hadirat, kita kena mikir ni. Sebab apa orang lain tak berkat? Sebab apa kita zaman lain ni keberkatan ditarikkan oleh Allah, keberkatan diambil oleh Allah? Sebab kita tak jaga nikmat yang kecil-kecil, kita tak terasa kata nikmat ni daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tak berkat. Tapi kalau kita rasa nasi duduk pinggir sebutir, kita kau hak yang jatuh sebab tu orang tua ajar ni, saka yang apa belaka ni. Bersangka yang apa nasi hak yang lebih-lebih. Misalnya anak kita makan tak habis. Tapi jadi bagi ibu dan bapa, kalau nak cara anak dengar kata nawi anak saat ni tu dengar kata amun nak tubik sikit semalam ni. Tetapi kalau kita nak anak kita dengar kata nasi hak kita makan tak habis. Patut nasi kita makan jangan duk suak ke anak. Nasi hak kita. Nasi hak anak. Jangan tahu nasi anak makan tak habis, kita makan kita. Suak anak belah-belah, kita makan belah-belah. Inilah anak kita salah satu hajar tak reti. Ni Allahu Akbar, ibu bapa dan pula saudara-saudari yang dirahmati Allah. Orang lain ni dia tak patah belaka. Makan nasi dia belah-belah, suak ke anak belah-belah, makan dia belah-belah, suak ke anak. Anak jadi tak dengar kata apa bila besar. Sebab tu orang tua mu dulu, nasi ni hak muk-muk, hak anak-anak. Lepas tu pakai ye ibu dan bapa. Jangan duk tukar taki dengan anak. Orang lain ni tak patah belaka. Orang sekarang lain ni tak patah belaka. Tak patah nasi hok kita makan. Suak kat anak, suak kat kita. Lepas tu pakai ye kita. Kan kita, anak pakai kan anak kita. Duk bertukar taki. Inilah salah satu asbab daripada anak-anak kita. Ia tak akan dengarkan cakapan-cakapan kita. Ia tak akan dengarkan kata-kata. Sebab kita tak jaga di awal lagi. Makan hak kita, makan suak dia. Suak hak dia tak habis, makan kita. Inilah anak kita tak dengar. Dan pakai ye kita dengan pakai duk bertukar taki. Ni cara nak didik anak ibu apa. Allahu Akbar. Asuhan Islam ni, hak duk ajar pada kita tarbiyah ni, hak ni paling penting sekali. Kita nak ajar cara makan. Nak makan sekali. Sebab tu ibu bapa crop keluar. Lagi pula keluarga yang berbahagia, yakni apabila makan, ayah ada sekali, ibu ada sekali, anak ada sekali. Kena makan sekali, baru ya barakah. Tapi setengah sana itu, ayah tahu mana. Anak makan cara anak, mak makan cara mak, pak makan cara pak. Pas berkat duk mana. Ni amun ayat banyak duk berlaku di dalam masyarakat kita, duk berlaku dalam mujtama' kita, duk berlaku di dalam keadaan kehidupan kita duk jadi hara-hara. Sebab mak makan suku. Kadang-kadang mak dengan anak makan sekali. Pak tak boleh hasil makan campur sekali. Sebab pak dia berkain doa. Nak makan sekali kadang-kadang dia lepar pinggir. Buat anak wak manja dia haru. Mang tata budak ning ka makan tak hatai anak situ. Ning bukan cara Islam. Ning bukan cara tarbiyah dan asas Islam. Kita makan, ibu duduk sebelah, kita duduk sebelah, anak duduk likung kita. Pas bila nak makan hajar lu anak. Ya, ataupun mek, akik tangan dulu. Nak makan, pergi basuh tangan, pakat pergi basuh tangan dulu. Pergi basuh tangan. Ni hajat Islam dah ni. Ni asuhan Islam dah ni. Ni tarbiyah Islam yang Nabi royak kepada kita. Cara kita asuh, cara kita royak, di dalam nak makan tu kecek. Ataupun dik, ataupun mek, ataupun kak, pergi basuh tangan dulu. Mari basuh tangan, pakat likung, ramai-ramai. Akik tangan. Kita pok ni.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah wa ala barakatillah. Bismillahilladzi la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i was-sami'ul alim. Wa in yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallal mujrimin. Allahumma rzuqna, Allahumma barik li hazihi ad-diyafah. Hey Allah, minta mu berkatlah di jamu ni. Hak orang tino kuat ni, hak bini kuat ni, minta mu berkat ya Allah. Allahumma barik li hazihi ad-diyafah. Hey Allah, mu berkatlah makan ni kuning. Warzuqna minal halal, dan memberilah kepada kami daripada rezeki yang halal. Wajannibna anil haram, dan pula menjauhlah akan kami ya Allah daripada benda yang haram. Ni berdoa hajar ke anak pakat-pakat makan. Apabila anak kita tengok anak kita habat tu nak ajar tu. Tengok anak kita makan, habis nasi tu tak habis tu. Ngano tu tinggal sebutir, dua butir lagi tu. Tak leh tu tak baik tu Tuhan marah. Nasi teriak tu. Dan nasi teriak kita tak berkat. Dan nasi menangis kita tak berkat lah makan ni. Kena royak kepada anak kita ni. Biar tak leh kat, tak leh lagu ni. Hajar makan habis, kuku habis. We nampak saya kepada makan ni. We nampak saya kepada nikmat Allah. We nampak kata besar kepada nikmat. InsyaAllah kalau kita hajar anak kita macam ni, InsyaAllah kita tak dapat persakaan yang apa-apa. Pas sudah makan siap, nasi hak lebih-lebih tu, hak anak hak lih makan tak habis, maka kita ambil, kita buhlah bekas molek. Buh bekas molek, maka kita pergi kepada ayah. Pada ayah jangan lepas gitu. Jangan lepas. Ini kalau kita lepar gitu, seolah kita lepar rezeki kita, kita halau rezeki kita tubik daripada rumah tu. Caranya orang tua cerita, dan hak Nabi ajar, nasi kita hak lebih anak kita makan tak habis, tak apa tumpah sikit sebanyak, boh dalam mangkuk, boleh pinggir, tak boleh boh lepung, kita pergi halau kepada ayah, mi makan, mi jadi berjuru. Ini adab-adab caranya tok sewi timur kepapaan dan kepakiran di dalam rumah tangga kita, ibu bapa yang dirahmati dan saudara-saudari semua. Inilah amal nak royak sikit sebanyak daripada cara-cara nak berkat di dalam hidup, di dalam rumah tangga kita, nak jadi berbahagia, rumah tangga berbahagia, rumah tangga syurga di dalam rumah tangga kita ibu bapa. Kerana Nabi kita sangat-sangat adil. Sebab tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dikatakan Nabi yang gapo, yang amin, boleh dipercayai. Orang-orang Arab Quraisy berapa sangat percaya dengan Nabi, sangat terima dengan Nabi, sangat suka dengan Nabi. Kenapa? Nabi kita bersifat semua perbuatan Nabi betulnya, comelnya, sangat-sangat betulnya, sangat-sangat indahnya. Kerana semua perbuatan Nabi, yang pertama keluar daripada sifat berlamatan marah, yang kedua keluar daripada sifat kesabaran Nabi, dan keluar daripada sifat bersyukur Nabi, dan keluar daripada sifat keadilan Nabi. Dan satu lagi, wattawaddu'i. Yang keempat, sebab keluar daripada sifat yang kelima, wattawaddu', yakni daripada sifat tawaduk, rendah diri. Bukan orang tak kecek mana rendah diri. Rendah diri ni makna katanya bukan tak kecek dengan orang senyang, semata senyap orang tanya sepatah pula keramat klipah. Tu bukan masalah orang. Tu bukan tawaduk. Orang tawaduk ni duduk kecek pe dia. Dia tak kena muka orang. Dia tak tengok mata dia tunuk. Gitu tengok kali dia tunuk. Tu daripada sifat-sifat tawaduk. Karena tu dalam zangi katanya, وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدَ الْحَيَاءِ وَالتَّوَاضُعِ. Ini dalam zanging berjanji setiap-tiap tahun kita baca وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدَ الْحَيَاءِ وَالتَّوَاضُعِ. Adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yakni daripada orang yang sangat-sangat tawaduk, sangat-sangat bersifat dengan malu. Nabi kita ni satu orang yang sangat-sangat malu, dan Nabi kita ni sangat-sangat tawaduk, merendah diri. Ni daripada sifat Nabi. Dengan sebab tu Nabi dikatakan Al-Amin, Nabi dikatakan Rasul, dengan sebab dia bersifat dengan macam yang Amos sebut saat ni. Nabi bersifat dengan lambat marah, Nabi bersifat dengan kesabaran, Nabi bersifat dengan bersyukur, Nabi bersifat dengan keadilan, Nabi bersifat dengan apa? Dengan tawaduk wal iffati.
dan Nabi jagakan diri dia daripada jatuh di dalam berzina. Iffah, yakni jatuh dalam berzina. Wal judi, dan sifat borah. Wasyuja'ati, dan Nabi tu berani, yakni berani kerana benar dan takut kerana salah. Wal haya', dan pula Nabi tu satu orang yang sangat-sangat malu. Nah, gitulah lebih kurang ibu bapa pada malam ni. Mau nak sekadar ni dulu. Lepas pada tu jawab soalan daripada dia mau tanya lebih kurang nah. Soalan tanyanya. Jadi dia mau tanya setengahnya, misalnya kita nak jawab malam sikit, ada terlekat sikit. Dia mau kata, adakah kita nazar nak makan kambing apabila dapatkan hajat kita, dapatkan nikmat. Misalnya kita ni orang mandu, nikah mari saat ni tu 10 tahun dah. Di antara kita dengan isteri tak dapat anak. Maka kita bercita-cita sangatnya nak kepada anak. Cari tok bidang situ, cari tok bidang sini. Dia mau tanya semalam, tapi mau balik daripada bahasa Melayu ni. Dia mau tanya kita saat ni tu ada nazar apa? Kemudian kita ada nazar nak. Apabila kita dapat nikmat, yakni anak ni masalah. Kemudian kita nak makan kambing. Kita nak makan kambing. Maka dia tanya hukum boleh ke tak? Kambing hak kita nazar tu, kita dan keluarga kita tu boleh makan tak kambing nazar? Tu persoalannya. Jadi kita nazar kalau kita ni bila anak menikah mari 10 tahun dah tapi tak dapat anak lagi weh. Jangan maka pubat bomo kedah, pergi jumpa doktor, doktor kata mu kenalah mana? Mu kena betulkan masalah aliran ataupun masalah gapo? Yakni daripada gawa, yakni daripada penyakit dalam hati dan dalam dirimu. Sebab retina hak satunya hak payah lekat perut, yang pertamanya uzur dia tak betul. Bulan ni 47, bulan depan 410, bulan segi 412, bulan satu lagi 417. Duk jadi musim semua tak betul. Tapi orang retina hak mudah lekat perut, yakni ia mari bulan tu tetap. Kalau 47 tiap-tiap bulan, 47 tiap-tiap bulan. Kalau tarikh dan tanggal 47 sama. Kalau 10 sama. Orang tinaning dan perempuan ini ia tak ada penyakit di dalam perut. Maka perempuan yang ada penyakit, uzur dia mari tak betul, haid dia mari tak betul, orang perempuan ini payah sikit nak dapat anak. Maka penyakit orang tina, yakni yang pertama sekali orang panggil penyakit gugur. Gapo gugur? Yakni penyakit makan air mandi lelaki. Maka dia saat ni tu, cari bomo situ, doktor situ, cari tok bidang gagal perut, tak boleh nak. Maka dia nazar. Nazar nah. Nazar tu, kata kalau aku boleh makan kambing, maka aku nak kalau aku dapat anak, dapat nikmat anak ni, maka aku nak makan kambing. Maka dia mau tanya masalah benar ya nazar, kami ya nazar, adakah keluarga ya boleh makan? Hang nak nyata. Jadi kebanyakan daripada lapar hak orang kampung kita ni, orang tua-tua kita duk tanya, banyaklah tanya tok guru, tanya mau bersupa. Jadi kalau kita kata nak, kalau aku boleh anak, maka aku nak makan kambing. Duk-duk mari tak berapa tahun ataupun tak berapa bulan, nyogel kat perut semua. Lagu tu ya panggil lapar nazar. Jawab tu tak panggil lapar nazar. Tapi molek bagi dia saat ni tu kerana nak gapo? Nak benarkan perkataan dia, nak cerak perkataan dia, perkataan yang dia keluar dah tu. Kalau misalnya mau tanya, baik wak ke kami ya nazar tu? Jawab kata baik wak. Tapi ia tak jadi nazar. Nak jadi nazar, ia kena ada sirah ya ibu bapa. Ibu bapa dan saudara-saudari yang dirahmati, ia kena ada lapar dia, sirah dia. Mana sirah nazar? Kita kena katalah ni. Lillahi alayya. Sabit bagi Allah, wajib ke atas aku. Sekira aku dapat nikmat anak ni, aku nak makan kambing. Tu ya baru jadi nazar. We pahal nazar dulu. Nazar ni satu perkara yang kita wajib tadi kita, tapi kita sebut dengan sirah lillahi alayya, sabit bagi Allah, wajib ke atas aku, sekira aku dapatkan nikmat anak, maka aku saat itu nak makan kambing. Maka kita dapat bagi kali kita kata semata, kalau kawan boleh anak ni nikmat anak, kawan nak makan kambing, tu ya tak panggil nazar. Kalau tak awak tak ada apa. Tapi kalau lagi kata dengan apa? Lillahi alayya, sabit bagi Allah wajib atasku, kalau aku dapat nak aku dapatkan nikmat anak ni, aku nak makan kambing, hak tu jadi nazar. Hukumnya bagi orang nazar tak boleh nak makan kambing tu.
Tak boleh makan. Haram ke atas orang nazar nak makan kambing. Adapun keluarga dia itu tak ada bermasalah. Nah, dia tu tak boleh makan. Orang yang bernazar tu tak boleh makannya. Deh. Lepas tu dia mau tanyanya, saya terlihat gambar pelik. Dia mau tanya, duduk tidur, duduk dalam rumah you naiban. Daihin ke apa plek-plek naiban, dia katanya. Tu hak siya yang mari tu. Saya duduk dalam rumah, maka tergambar plek-plek. Kadang-kadang waktu malam duduk nampak kucing, lah. Kadang-kadang nampak orang cokoh tak pakai kawan. Dia kata, apa benda ni baba ni? Apa perkara berlaku dalam rumah hamba? Hamba nak royak kata dalam rumah demo tu ada perkara tak molek dah tu. Dalam rumah demo tu ada tu. Nah penyakit-penyakit nah. Nah. Ada penyakit tak molek tu, ada penyakit-penyakit orang panggil penyakit-penyakit tak molek tu ada dalam demo. Maka nah. Nah. Maka demo saat ni tu kena pisah dah tu. Dia apabila gari satu perasa nampak sebuah kucing, kadang-kadang perasa nampak sebuah orang, kadang-kadang perasa lip tabi nampak cacah-cacah sebuah orang. Makna kata dalam rumah demo ada penyakit-penyakit negara. Jadi pada penyakit syaitan dan pada penyakit-penyakit nah hatu syaitan ada dalam rumah demo. Itulah sebab tu penyakit tu duk mari dah duk likung demo. Sebab jin ada dua perkara dan jin yang pertama dia duk di luar rumah kita, duk nampak kita gitu-gitu. Dan jin satu lagi yang masuk dalam tubuh badan kita, hak tu payah perubat sikit. Maka bagi hak yang tanya ama tu, kalau masalah kalau duk jadilah ni, maka kita buka lah ni mudah. Kalau ni kita buka, buka apa? Yakni buka YouTube. Kita pergi buka suratul Baqarah. Pergi baca, pergi buka Email Sudais. Sudais dia ada baca surah Baqarah. Ya tatar dan lisyayatin. Yakni untuk nak melata, nak hamakkan syaitan di amamal Kaabah. Maka kita saat ni tu, walau kita bahasa kata masa nak malah kita malah nak baca Quran, nak baca Baqarah malah. Kita bukakan telefon lah. Ni mudah. Telefon ada belakang ikut kita kena. Buka surah Baqarah. Buka Baqarah. Lepas habis kita buka. Lepas habis kita tak ada kena baca. Tapi we dengarkan surah Baqarah. Kerana surah Baqarah ni, ia boleh membatalkan daripada syaitan-syaitan. Syaitan-syaitan yang ada di dalam rumah kita. Maka buka Baqarah tu. Itulah ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi hak mereka saat ni tu hak dak tanya-tanya mo tu lagu tu lebih kurang. Ni masalah banci dia mau tanya ni, banci dan pula tanakan hak anak khairat untuk masjid ialah dah banci ni dah banci mau tulis ni. Tanakan Kuruntai banci 932 0721 5 ni. Jela dah tu. Jela dah. Kalau saudara-saudari suka nak khairat ataupun nak buat sedekah jariah untuk kita ataupun untuk ibu-ibu bapa kita, kerana untuk kita nak persediaan untuk akhirat kita, nak jadi bank akhirat, jela dah malik banci tu dah. Maka lah ni kita duk nak cie dah masjid kita duk nak cie. Lepas dah tu kalau misalnya boleh buka pondok ni kita kabderah lagi lah ni duk nak cie 10 putung lebih dah. Maka ada lalai 10 lagi kita nak cie, lepas tu nak kantah. Maka duit hak demo duk wis sikit sebanyak tu duk ada sekali lah ni. Maka duit ni kita duk bantu lagi pula kita duk buat sedekah jariah untuk demo belaka ni. Duit hak molok hak demo wi baru ni amo cerita dah lebih kurang 700,000 hak demo sedekah demo jariah, lagi pula setengah-setengah hak sayang kita pada sikapu sedekah pada umur 110,000 untuk buat masjid. Bagi saudara kita ni tak sampai setara tu tak ada apa, bukan kata pasti kena 100,000 10 kok 20 kok 100 kok 200 kok, maka itu balasan nanti daripada Allah. Sebab Tuhan kata wa aqradullaha qardan hasana, dan kamu berentangkan akan Allah akan sebagai berentang yang terelok. Seolah tak kita wi masjid, seolah tak Tuhan dak bertah kita ni, Tuhan dak bertah. Seolah tak wi bertah Tuhan. Wi bertah Tuhan, 10 kok wi bertah Tuhan, 100 kok wi bertah Tuhan, maka Tuhan nak balaskan hutang kita. Tuhan nak bayar hutang kita bila? Yakni di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan nak balas sana. Gapo Tuhan bayar hutang tak? Yakni Tuhan bayar dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita salam baba poliang mai hai nafkah แม่ของเราและมีนิสัยไม่ดีต่อแม่เราเลยไม่ชอบนิสัยของเขาจะทำว่าถ้าเราไม่ต่ออัดพ่อ
po liang rau deraka mai. Jadi ya gini, masalahnya dia mau tanya, nah kita ada pok tiri. Nah pok liang, yang ni pok tiri lah. Sebab mek kita dulu, pok kita tu tinggal dengan mek kita, ataupun pok kita tu mati. Maka duk-duk mari mek kita nikah baru. Tu orang panggil pok liang, yang ni pok tiri kita. Duk-duk mari pok tiri kita ni nya Allahu Akbar, tak ada nafkah ke mek kita duk kerja sendiri, motong sendiri, pori tu ni kutik kerak sendiri, jual dia sendiri masalah. Pok lah ni lah tina-tina ni Allahu Akbar. Kerja sendiri. Kita berhenti di cabai pak hospital jalan tu Allahu Akbar. Pok tina saja kerja, jatuh duk ke mana. Kita tengok satu kak tu Allahu Akbar duk pikir apa duk wakkan susu. Nak jual susu. Kita nampak dah Allahu Akbar. Dia jual susu panas-panas. Kita teriaklah hati. Kenapa? Kerana nafkah bagi tok lelaki duk mana tika ni. Bining duk keting tengah batas. Jual susu. Kerana nak anak boleh makan, anak boleh mengaji. Tapi suami tu duk di mana sekarang learning tu. Lepas ni pok tiri dia tak ada nafkah kemik dia. Lepas tu pok tiri dia perangai huduh. Perangai tak molek. Ni saya mai di. Perangai tak molek. Lepas tu masalah ni kita tu pasti kedak kena taat ke dia. Masalah nak taat tu boleh taat kalau dia pok tu pok kita dah walaupun pok tiri. Nah apabila dia sudah duduk ngamuk kita, dia setubuh ngamuk kita, dinamo kata pok kita. Asalnya pada hukum syarak tak boleh kita dengarkan seolah Allah menepati supaya pok kita sendiri. Sebab dia duduk ngamuk kita, dia setubuh ngamuk kita. Tapi makna kita boleh taat selama mana dia tak deraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam hadis Nabi kata la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tiada jenis ketaatan pada makhluk pada sampai kita kena deraka ke Allah Taala. Jadi makna kata, ia tak nafkah kepada mak kita, ia bukan deraka ke kita, ia deraka ke Allah. Dan satu lagi perangai ia tak molek, tak khija, tak gapo duk gawa, duk mak kita khija wahma. Tu makna kata, dia bukan gawa, ia deraka ke Allah. Kemudian kita nak taat kepada satu orang yang deraka ke Allah, kita nak taat kepada makhluk, siapa kita deraka ke Allah, hak ni tak boleh. Sebab tu Nabi kata, la ta'ata fi maksiatil khalq. La ta'ata li makhlukin, tak boleh dan tak jenis taat, tak jenis kita patuh bagi makhluk. Yang ni pok ciri kita tu. Ya makhluk tu. Dia kejadian Allah tu. Dia hamba Allah. Tapi kita taat ke dia, siapa kita kena deraka ke Allah, bukan. Pahya dengan kau Tuhan lah. Yakni dia tak win nafkah ke mak kita. Dia dengan kau Tuhan satu. Yang kedua, dia dengan kau Tuhan. Dia buat huduh ke mak kita. Mak kita khija gitu. Dia duduk saja riba tangi. Maka mak kita saat itu dia jadi hamba dia. Maka ini tak wajib kita taat. Kalau kita tak taat pun tak ada masalah. Sebab dia dengan kau Tuhan. Dan daripada ilham. Ilham. Dia kata nak babo, kau tham noi, rau pin luk, wela po tai rau an, kulhu mai tong hadiah, ก็ถึงใช่ไหมแล้วถ้าหลานอ่านกุลฮูให้บ้านต้องhadiah mai jadi Masya Allah kita ni anak bagi si Mama si Muhammad ataupun si Abdullah, kita ni Zakaria ataupun Yusuf anak bagi si Muhammad dan si Abdullah. Maka kita bacalah kulhu bagi orang pandai baca ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiramil fatihah, bacakan kulhu. Kemudian dia baca kulhu saat itu bagi kita ni anak bagi si mati. Anak bagi si mati, anak bagi Abdullah. Maka kita ni ada bersangkut pak nasab kita, keturunan kita dengan ayah kita. Sebab kita daging darah bagi ayah kita. Maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makna kata ulamanya, kalau kita hadiah dengan tak hadiah, wajib kita hadiah. Jawab kata tak ada kena hadiah. Kerana kata
kita dengan ayah kita, ia akan sapa kepada ayah tu dengan automatik. Sapa kepada ayah kita automatik pahala kita tu. Kalau kita tak hadiah, ya sapa. Kalau kita hadiah pun tak comel lagi. Nak ya tak hadiah siapa? Sebab kita ni dia menjadi, dia menghidup. Hidup anak. Makna dia duk bela kita, duk cara kita, makan kita, lepas tu dia mati. Maka kita ni seolah tak dia. Makna tu? Sebab tu Nabi kata, wa waladin salihin yad'u lahu. Anak yang soleh, yang berdoalah baginya, bagi dua ibu bapa. Anak soleh dia berdoa, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dia berdoa ke ibu bapa dia, maka doa dia ni siapa? Kulhu dia siapa? Istighfar dia siapa? Semua amalan-amalan kebajikan akan siapa kepada ayah dia. Apa dia tanya? Cucu siapa ada? Maka cucu saat ni tu, nah kita kata anak kita, ya ada petaliye tu. Petaliye tu. Walaupun dia tak hadiah dia siapa sebab taliye kita, taliye anak cucu dia, ia akan siapa dia. Walaupun hadiah tak hadiah, ia akan siapa sebab apa? Daripada si mati, ia akan klik malam Jumaat, ia tengok anak ia ni, tengok bining dia, tengok cucu dia. Hak sakut dengan dia. Itulah masalah kulhu. Pada demo kata tak siapa baca kulhu, belah dia hak demo kata tu fuak malah saja tu. Hak fuak rajin dia tak ada duk po ni. Hak fuak kata tak siapa tak siapa. Allah duk bergaduh lapis tu moh. Hak demo duk mai ketung kok lah getah tak ada siapa dia bergaduh. Bergaduh tetengnya kulhu be ni mo ni. Rugilah masa ni. Rugi masa. Tu rugi masa tu. Babo tham noi apa ni nasa. Chaมีคำหนึ่งว่าฉันจะกินแพะนาซาjadi naza lah มีคำหนึ่งว่าฉันจะกินแพะก็หมายถึงว่าเราต้องกินเนื้อแพะนั้นนาซาเพราะว่าเราพูดก็นี่เราพูดฉันจะกินแพะ Nazar tu kita nak makan pek sungguh lah. Kita tu bagi Allah. Tapi nak sebut saat ni, lillahi alayya. Sabik bagi Allah. Wajib ke atas aku. Kalau ku dapatkan anak tino ataupun dapat anak jantan, maka ku nak makanlah kami seka. Maka kita nak makan kami seka, bukan arti kita nak makan kambing betul-betul diri kita. Dalam syarak, dalam pekah, bagi orang nazar nak makan nazar, ya tak boleh. Tapi ya nazar nak makan kambing, bukan arti ya tu kena makan. Tu nak ya atau bukan pasti orang nazar syarak lagi. Benda yang dia nazar, ulama fiqh dan syarak ya lagi. Bagi tuan nazar nak makan benda yang dia nazar tak boleh. Tapi kambing yang dia niat tu, ya nak jamu kepada orang. Suponing lah, kalau ku boleh makan getah ni, Allah senilah aku. Kalau ku boleh makan dia ni seni, mu dak kekah pangetah hari-hari kau, dak kekah pan dia hari-hari kan kau nak. Ni nak wipat, jangan kita pehekan sore sangat-sangat. Nazar aku nak makan kambing. Kita nazar nak makan kambing kalau berjaya khijah, tapi kita nak jamu ke orang, nak buat khairat, nak buat sedekah pada orang, tapi tah kita syarat tu lagi ni. Tu dia katanya Mak Tohirah dia kataทุกปีบนถนนในหมู่บ้านจะมีมอเตอร์ไซค์ apa ni motorไซค์ tak cakapลมที่เดิม เลือกออกทุกครั้งก็จะapa ni จะซุ่มกลางขึ้นมีคนจะก่อนจะซุ่มกลางคืนซุ่มกลางคืนเนี่ยก่อนจะซุ่มกลางคืนมีคนได้ยินเสียงคนร้องไห้เดี๋ยวเห็นผีถามว่ามีวิธีแก้ไขมีวิธีแก้ไหม Terima kasih kali lagi Peheda soalan yang nak ni cara Hanif mata ni ทุกปีบนถนนในหมู่บ้านจะมีมอเตอร์ไซค์ล้มที่เดิมได้tiap-tiap tahun tu ada mutu duk balik situ sokmo. Duk balik situ sokmo. Lerk ok.
Nah, darah tu tubik. Nah, darah tubik. Tukrang darah tubik. Apabila balik, matilah patah kaki, terembah kepala, tubik darah kok hidung, kadang-kadang luka nyelengak di batah. Nah, lengak di batah, berdarah tangi pori ni. Ha, dah. Tukrang saat ni tu ok lihat. Ha, dah. Kon cak sum, ya, kon cak lum. Ha, dah. Kon cak lum kelang kun. Belum daripada orang nak balik mutu, nak belaga kereta gitu dah. Lebih kurang. Tak cerak aku jauh dah. Aku lu. Kon cak lum kelang kun. Mi kun dayin sian kun rong hai. Lepas tu waktu malam belum pada nak belaga kereta, nak balik mutu tu, bunyi suara teriak. Aduh, aduh sakit weh. Hei, itu dia. Lepas tu dia katanya, hinpi nampak tu. Nampak jing. Hitai. Ataupun nampak jing rambut nah. Rambut yak serudung mukanya besar. Ataupun besar mari. Tambah wikti kai. Tambah mi wikti kai mai. Terima kasih. Ada. Ni banyak ni. Kalau mau nak royaknya, kalau benda-benda ni semua ni dah. Ya tepat-tepat berlaku lagu ni. Kadang-kadang Fuad mengarut, ya wahai main tak ni. Fuad-fuad orang jamil dulu ni, apabila demo ni. Tepat-tepat beratu, tepat-tepat duk balik mutu, balik kereta, balik tu, balik ni. Golik ke saat ni tu dah. Situ saat ni tu. Dah. Golik ke apabila orang balik pak saat ni tu. Dah. Golik ke demo duk main biasa mana ibu apa? Kada pun misalnya hak dinu. Hamo biasa cerita nah. Lagi pula mau biasa dengar di nak kebong noh. Lekok nak kebong, yakni lepas daripada Ponstar. Bagi orang duk tani tu ya tahu. Nah, di lekok tu saat ni tu banyak makan orang. Nak tahu. Depa bila mutu nak belaga, nak balik, nak gapo situ nah. Malam tu bunyi suara bertepik dan bunyi suara teriak. Karena zaman dulu belum berlaku sekali tu, ya ada pesing fok mengarut. Apabila orang balik mutu pak, dia gimik asal lima nipis, dia pergi peruh tak darah tu. Lepas tu dia adalah kata-kata dia. Kata-kata dia nak mengarut saat ni tu, dia peruh asal lima ni. Lepas pada tu jadi mengusik, jadi tu jadi ni lah. Lepas tu cara nak ukar dia, ya kita kena buat lagu mana? Yakni kita kena panggil orang mai hajat. Kita panggil mai hajat puri tining. Maka mai hajat tu minta lah Allah Subhanahu Wa Taala kesok lah. Tepat-tepat benda tak comel, benda kuaka, benda gapo itu ni. Maka kita mai hajat minta Tuhan tolak bala, kita mai hajat minta Allah Taala berturun, minta Allah Taala sepaklah jing-jing hak pesing tak molek, jing hak karuk-karuk, hak tak comel, duk makan orang setiap tahun, setiap tahun dan pula tukpi. Lagi pula orang saat ni tu belum nak balik, maka bunyi suara teriak, nampak rupa macam-macam, maka kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta Tuhan sepak mik dia tu, wi malaikat mari jemput dia, mik getak tepat dengar alai dia tepat-tepat for dia tak saduk kacau dia. Jadi mau nak oyak gini. Jadi baru ni, jadi ada satu kebun orang kita ni duk jadi berlaku di kawasan Cok Bongo. Kawasan Cok Bongo tu, situ tu kalau orang nak pergi motong, nak pergi gapo tu, Allahu Akbar, bunyi macam-macam. Kadang-kadang orang panggil mek keriting tu, dia mati tu kena bunuh. Orang panggil mati kena bunuh. Demo tiket, demo gapo gitu ini. Maka setiap tu, molek mama kita pun panggil mogi, nak buat lagu mana apa. Jadi berdarah hari-hari. Ayam apa seekor sehari situ. Kau dia duk kerja lah kebun tu berdarah semua. Lepas nak buat lagu mana. Kita tak lagi dah. Maaf kalau kemik tok bomo pun tak jadi. Lepas tu duk mengusik orang semua. Tiap orang lalu kok tu, body ni hari, kapten hari, bunyilah suara, bunyi apa suara, duk minta tolong weh dah. Lepas tu kita pergi baru ni, kita semaya hajat. Semaya hajat, dalam 7 orang. Kita tak ais bekas dak pe. Lepas tu kita semaya hajat, ya Allah, minta muntolak kalah bala di kawasan ni. Lepas tu kalau ada lah satu syaitan ataupun jin ke apa itu ni, minta lah munggi amik, minta mumik lah suruh malaikat ataupun minta lah malaikat-malaikat engkau, ya Allah, jemputkanlah syaitan-syaitan duk mengganggu ataupun duk kaca kan manusia-manusia kawasan, minta menjemput getak lepak dia, ya Allah. Bukan aku nak balah dengan dia, bukan aku nak berlawan dengan dia, minta lah payah anak cucu saat ni nak buat kerja sini ni. Lepas tu demo ni nak kerja bukan untuk apa? Untuk nak tolongkan agamamu, untuk nafkahkan pelajar-pelajar agama. Kita ayat lagu tu. Semaya 2 kali, alhamdulillah, duk tanya demo situ, lagu mana sekarang lah ni? Lah ni tak ada dah weh, kata orang berdarah, orang gapo tu tak ada. Alhamdulillah. Sebab tu demo tanya, ada piti ke kaimai, maka ada. Tapi kita kena panggil orang-orang soleh, mari semaya hajat. Lepas tu mana nak cerita so lagi.
Nak ya benda-benda ni boleh ke tak kita nak pindah daripada jin dan hatu, daripada tempat duk makan orang setiap tahun, tapi kena ada orang pandai, kena ada orang reti. Satu hari di hospital jalan. Di hospital jalan ni benda hak sungguh berlaku ni, benda hak berlaku dah. Jadi di hospital jalan ni masa tu lah di dia balagerak di dalam bilik belah. Bilik belah ni orang panggil pasuk. Nah, bilik belah saat itu ataupun kawasan tu. Jadi fok bomo-bomo sendiri pun takut, doktor pun takut, malam-malam kocok katil. Kadang-kadang fok tah katil lepas tu katil, kadang belaga katil ketom gimari. Nah, fok tah katil jatuh yak selerok tabak. Jadi fok bomo sendiri pun bilik belah saat itu jadi takut. Sebab orang mati bunuh, pun ada mati kena berdiri, pun ada mati balik kereta, patah tekok, macam-macam mati situ. Jadi kalau dia roh saat itu tak tahu kok mana. Jadi selerok tabak bih. Maka orang duduk dalam hospital tu, duduk dalam hompatak tu, ni dah bilik belah tu, nyokocok katil, lepas orang jatuh atas katil, nampak guling-guling. Maka adalah orang soleh sore, dia mau tanya nak buat lagu mana, ya Tok Guru ataupun orang-orang baik ni lah. Maka dia kata ginilah, kita ambil daripada orang-orang yang baik-baik sikit, daripada orang ada amalan-amalan sikit, kita mai semaya di bilik tu. Semaya di bilik yang duk berlaku tu. Lepas tu Fok Siye di hospital yang panggilkan Tok Cha dia. Buatkan air apa je ni. Kemudian apabila selepas daripada demo semaya, lepas pada semaya tu satu cara lagi kita nak tolak benda ni, kita baca kulhu. Sudah mai hajat ya Allah, belum nak mai hajat tu niat dah. Ya Allah minta mu tolaklah bala di kawasan ni. Kalau ada hatu setan jin semua mintalah mu pindah, ambil malaikat, wakil malaikat ambil dia letak di tempat dia. Lepas tu mintalah wi anak semua ni, para orang duk khija minta wi selamat kerana demo ni, nak khija untukmu ya Allah. Lepas dah tu sudah kita mai hajat, kita berdoa, ais bekas depan. Lepas dah tu kita baca kulhu. Baca ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabil kiramil fad. Baca Fatihah, baca kulhu, lagi pula tahlil la ilaha illallah. Maka demo pun baca Fatihah, baca kulhu, hadiah semua kepada ruh-ruh hak yang duk jadi paling petang ataupun kepada masalah duk jadi tak jadi stabil, hak dalam hospital, minta hadiah siapa semua hak mati bunuh, mati kena bunuh, mati kena berdiri, minta siapa keluar semua. Tapi lepas pada tu deh ibu bapa yang dirahmati, dengan berkat semaya hajat minta pada Allah, dengan berkat baca keluar, lepas tu senyap berat. Maka ada satu orang tua tanya demo tu, dia kata mu baca keluar dah. Dia tak sapa dah sikit-sikit seorang tak apa dah. Lepas pada tu tak ada musik, tak ada kocok katil, tak ada apa. Sebab hak di situ tu, sebab itulah kita kena baca. Dia sebab duk sakut gitu gini. Sebab itulah ibu bapa, cara yang kita nak ukar, cara yang kita nak selesai, kena make orang-orang yang soleh, pergi mai hajat. Lepas tu masalahnya, kita baca keluh, hadiah kepada semua. Semua ini tadbiran daripada Allah. Allah semua ni dikatakan dabbaral umur, mentadbirkan pekerjaan-pekerjaan, tapi kita kena tahukan cara-cara, kaifiat nak buat lagu. Kalau kita buat tak kena cara, ya kau jadi sipu, kau selera. Gitulah lebih kurang malam ni amah jawab sekadar ni dulu. Yang mana mau nak jawab tak boleh, tak ada tu amah agak kemaafan. InsyaAllah kita jah malam dah. InsyaAllah malam esok pula ibu bapa. Maka amah terima kasih semua kepada ibu bapa yang tolong duk sedekah jariah kepada masjid amah. Amah terima kasih banyak bagi siapa dia suka. Minta lah, wilah kalau dah sedekah 2 kok, sekok 2 kok, 10 kok, 20 kok, ikutlah. Hak tu kita nak buat tempat mengaji pajar. Kerana bala hak mulah babo amah ni sudah penuh, sudah ketak. Siapa luar budak nak mengaji tak boleh. Kalau dia pergi ujian tu, budak kena semaya luar duk tengah ujian. Sebab tu kita tak ada nak buat sangat masjid, tapi kerana tempat hak asal ni, hak mulah babo kita ni, dia jadi sumat, jadi ketak, tak muat dah budak nak mengaji. Sebab tu kita pisah nak buat sejik. Bukan kerana tu, kerana ni tak. Kerana tempat mengaji tu spek, tempat mengaji tu bersumat, berdesak, kita buat masjid. Lepas tu kalau ibu bapa sedekah sekut 2 kok di sini, dia akan jadi tempat semaya, jadi tempat sujud pada Allah, tempat budak-budak mengaji. Selama mana budak ni duk mengaji, jadi alim, jadi gapo, semua klik kita laka tu. Bukan hak demo, hak kita tu. Lepas tu, terima kasih semua ibu bapa yang duk turut, duk dengar. Daripada peminat kita duk dengar sepatah dua. Kalau ada salah silap, amah agak maafkan. Kalau ada tak kena dengan telinga, tak kena dengan hati, amah agak maafkan. Ambil pada hujung rambut sampai hujung kaki ibu bapa. Hak molek ambil lah, hak tak molek tahu lah. Itu daripada hawa nafsu amah. Aqulu qawli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.